Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman mudilla faman hadiyalah. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi atkharil ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kita kesempatan untuk sama-sama mendapatkan ilmu Allah taala ini, diberikan petunjuk hidayah inayahnya. Semoga kita semua dalam perlindungan ala zillah fi zillillah, di atas perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan ilmu yang disampaikan ini semoga dapat menggarap dalam kehidupan kita dan kita dapat beramal dengannya sebagaimana yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, seterusnya kepada orang-orang yang menyampaikan ilmu itu dari masa ke semasa. Malam ini kita akan membicarakan mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, perkara yang menjadi kewajipan kepada kita sebagai ibu bapa melaksanakan tuntutan ilmu kepada anak-anak kita dari sudut akidah yang utama. Sebab itulah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diwahyukan menjadi rasul, tugas utama ialah untuk mengajak manusia daripada menyembah makhluk kepada menyembah Allah. Min ibadatil ibad ila ibadatillah. Dulu orang-orang jahiliah, orang-orang Arab, bukan saja orang Arab, bahkan seluruh masyarakat dunia ketika itu semua dalam keadaan porak-poranda dari kerajaan Rom, kerajaan Greek, Yunani, kerajaan-kerajaan yang terdapat di India, dalam tamadun Indus, kerajaan-kerajaan dapat di China, di Asia Tenggara, tempat kita ini semuanya mengambil selain daripada Allah sebagai Tuhannya. Jadi sebab itulah bila Islam datang melalui wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perkara utama yang diterapkan ialah mengajak manusia menyembah kepada Allah. Dan Allah yang kita faham yang disebut itu ialah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang esa. Allah menjelaskan bahawa dia esa. Maknanya tidak ada ilah yang kedudukannya setara Allah, melainkan Allah Ta'ala menyebutkan dia sebagai esa. Sebab tu dalam kalimah tauhid yang kita belajar, la ilaha illallah, itu Allah Ta'ala mengandalkan kalimah nafi, menafikan la ilaha il, tidak ada Tuhan. Tuhan kata tak ada Tuhan. Apa cara pun tak ada Tuhan illallah, melainkan Allah. Maknanya memang tak ada Tuhan kecuali yang wujud itu ialah Allah yang esa. Ada pun orang kata kita ni kena ada sifat tasamuh, sifat betul ansur mengenai orang-orang yang percaya selain pada Allah Ta'ala. Itu bukan akidah kita, itu akidah orang-orang bukan Islam. Akidah orang Hindu mengatakan Tuhan itu ada berbagai-bagai teokrasi, makna Tuhan itu banyak. Ada Tuhan rupa monyet, ada Tuhan rupa ular, ada Tuhan rupa lembu, rupa gajah, pokok yang besar, batu besar. Itu pandangan Hindu. Pandangan Buddha itu sebagai perantara dia dengan Tuhan. Dia kata ada Tuhan, tapi Buddha itu pun macam Tuhan juga, jadi perantara.
sebagai bayangan Tuhan di muka bumi. Pun kita tak setuju. Lepas tu Kristian pula kata, ada konsep Trinity, konsep 3 dalam 1. Allah itu, kemudian ada anaknya, sekarang disebut sebagai Jesus, dan juga Maryam, atau disebut Ruhul Kudus. Pun kita tak terima. Kenapa kita tidak terima begitu? Kalau kita menerima Jesus itu sebagai anak Tuhan, kenapa orang Kristian tidak sembah Tuhan? Kenapa nak sembah anak? Kenapa tak sembah Tuhan tu terus? Kenapa kena sembah anak? Jadi kita menolak. Sebab itulah Nabi kita SAW membawa konsep akidah yang betul, iaitu wahdatul wujud. Wahdah maknanya keesaan Allah. Yang wujud tu ialah keesaan yang tidak boleh, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekutu ataupun yang seimbang ataupun yang dapat digambar sekalipun dengan dia. Kita nak gambar Tuhan tu tak boleh. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Tuhan sebut lagi. Dialah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan, kata. Tidak ada Tuhan, la ilaha illah. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Iaitu siapa Dia? Khaliqu kulli syai'in fa'buduh, iaitu Tuhan menjadikan seluruh yang ada pada alam ini, yang mencipta sesuatu, semuanya di atas ciptaan Allah Ta'ala, maka hendaklah kamu menyembahnya. Yang itu yang kita nak bawa dalam konsep akidah ni, yang kita nak ajar kepada anak-anak kita, nak ajar kepada orang ramai supaya faham tentang akidah dulu. Akidah ni kuat. Kalau kita ambil terus ibadah, terus solat, terus puasa, zakat, haji, pergi haji berkali-kali, umrah berkali-kali, tapi akidah tak selesai. Jadi dia akan merosakkan kita punya amal ibadah. Tak guna. Jadi kita kena kuat akidah kita, kepercayaan. Bila kita kuat akidah, apa yang Allah Ta'ala perintahkan, semuanya jadi mudah. Tapi kenapa bila perintah Allah Ta'ala tu disuruh, orang ramai tak nak buat? Pasal masalah akidah. Keyakinan dia kepada Allah dan hari akhirat itu sangat jauh. Dia wabil akhiratim yukinun, dengan hari akhirat itu yakin. Dia yakin dengan adanya hari akhirat. Bila dia yakin bermakna di situ ada pembalasan, barulah dia buat benda betul kat dunia. Tapi bila dia tak yakin akhirat, macam mana dia buat betul kat atas dunia? Dia kata, mati-matilah. Jadi dia tak ada apa-apa nilai hidup di atas dunia, sebab keyakinan dia kepada Allah dan hari akhirat itu sangat sumbang. Jadi kita kena kukuhkan kedudukan akidah kita. Baik. Dalam kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala disebut sebagai dua. Pertama dia kata Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat uluhiyah. Satu lagi disebut Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat rububiyah. Uluhiyah mana sifat ketuhanan, sifat yang ada pada Allah Ta'ala sendiri. Yang kita belajar dulu kita panggil sifat 20. Kita sebut sifat 20. Sifat 20 itulah sifat uluhiyah. Uluhiyah. Kalau kita baca doa, kita sebut Allahumma. Allahumma maknanya wahai Tuhan. Tuhan yang mempunyai apa tadi? Diri dia. Allah yang bersifat 20. Allah yang wujud, qidam, baqa. Yang sifat 20 tu maknanya kita minta dengan diri Allah Ta'ala tu sendiri. Allahumma. Kadang-kadang kita sebut Rabbana. Rabbana atina, Rabbana zalamna, Rabbana anfusana, Rabbana zalamna. Rabbana maknanya Tuhan juga. Tapi Tuhan yang rububiyah, bersifat rububiyah, Tuhan yang mentadbir alam ini. Allah yang bersifat dengan wujud, qidam, baqa sampai 20 tadi, dia mentadbir alam ini dengan sifat-sifat rububiyah yang kita sebut sebagai Asmaul Husna. Allah Ta'ala mentadbir kita, mentadbir manusia, mentadbir alam ini dengan tumbuh-tumbuhan, dengan haiwannya, dengan segala makhluk itu dengan sifat rububiyah. Dengan 99 sifat Allah yang mulia itu. Al-Asmaul Husna. Nama-nama yang baik-baik, sifat-sifat yang baik-baik. Ya Rahman, Ya Rahim, Al-Malik, Al-Qudus,
As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, sampailah 99 itu dipanggil rububiyah. Pentadbiran Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mentadbir kita, manusia, dengan sifat Ar-Rahman. Allah Ta'ala mentadbir kita dengan sifat Ar-Rahim. Kadang-kadang dia takbir kita dengan sifat Al-Muntaqim. Dia membalas. Sebab manusia ni tidak takut kepada aku, maka aku Al-Muntaqim. Aku ni Tuhan yang bersifat Muntaqim, yang boleh membalas. Allah Ta'ala boleh datangkan banjir, boleh datangkan bencana alam, semuanya itu Muntaqim. Allah Ta'ala bersifat Muntaqim, dia boleh memberikan pembalasan kepada kita. As-Sabur, Tuhan itu bersifat dengan sabar. Manusia kutuklah Tuhan macam-macam dengan gelaran. Allah Ta'ala tu sabur. Kalau kita, orang kutuk kita, kejap lagi kita kenakan dia lah. Itu tak sama antara sifat manusia dengan sifat Allah. Jadi, kita akan lihat malam ni. Tapi kesimpulan iman kita ni ada 50 sebenarnya. Dia termasuk dengan sifat-sifat Nabi, Rasul. Rasul itu ialah di antara sifat-sifat iman yang wajib kita ketahui. Kita ada sifat Allah Ta'ala 20, sifat mustahil ada 20, sifat harus ada 1. Jadi semuanya 41. Campur dengan sifat Rasul. Ada 4 yang wajib, ada 4 yang mustahil, dan ada 1 yang harus. Jadi 9. 9 campur 41, jawapannya 50. Saya ingat dulu pada tahun 1993 waktu saya nak ambil tauliah mengajar ni, tahun 93. Panggil saya. Ni ustaz tu panggil, kata, Syekh, kata, sifat kita ni, sifat Allah, sifat Rasul ni ada berapa, dia kata. Saya kata ada 50. Dia kata macam mana ada 50 pula, kata. Cuba ustaz sebut, saya kata. Dia sebut sifat wajib 20. Sifat Nabi wajib 4. Jadi 24 je. Saya salah tu, saya kata. Tuan nak bagi saya tauliah, tuan tak faham. Akidah Islam sifat ada 50. Sifat wajib 20, sifat mustahil 20, sifat harus 10. 1. Saya lupalah, dia kata. Jadi macam mana orang nak bagi tauliah kepada orang ni? Kita tak boleh. Tu 93. Kadang-kadang kita ni memanglah nak mengajar kena ada tauliah, tapi ilmu mesti ada. Setakat tauliah tak jadi. Kalau orang tu ilmu tu boleh ilmu dia boleh dipertikaikan. Yang penting bagaimana orang tu dapat ilmu. Tuan-tuan bila nak suruh saya mengajar sini, patut tuan-tuan selidik. Ustaz ni dulu betul ke dia belajar kat mana? Dia duduk kat kampung mana, dia belajar kat mana. Jadi barulah tuan-tuan boleh yakin dengan saya. Boleh kata tak payah tauliah, tak apa, kita kenal dia. Kan? Kalau orang tu datang daripada mana, tiba-tiba je tuan-tuan minta mengajar. Awak dulu belajar kat mana? Saya kalau jumpa ni saya, jadi kita kena, saya ikut usrah, saya apa? Ada ilmu. Saya dulu halakat saya lah tunggu ni. Saya tak pergi pondok, tapi saya halakat ni, saya halakat lah ni. Ada ilmu lah. Jadi makna kepercayaan orang itu penting. Apatah lagi sebagai Rasul. Sebab tu Rasul itu ditunjukkan, dibuktikan. Kenapa dia layak menjadi Rasul? Daripada kecil, sifat Nabi Muhammad itu tak sembah berhala, kedudukan dia dalam masyarakat macam mana Al-Amin. Sehingga menyebabkan orang beri kepercayaan pada dia, yakin. Kalau itulah Muhammad, dia kata, maka aku beriman dengan dia. Kan bagaimana cerita seorang buta, tak? Yang Nabi balik pada Taif, berdakwah, lalu dibaling batu oleh budak-budak. Macam mana perasaan tuan-tuan kalau budak-budak baling batu? Kita orang tu kena baling batu dengan budak-budak, macam mana perasaan kita? Rasa macam remuk, kan? Kita lomba lari dengan budak kecil, lepas tu kita menang. Macam mana? Engkau dengan budak, aku menang. Ya Rasulullah begitulah, remuk hati dia apabila dia dibaling batu oleh orang Taif. Sebab tu orang Taif sampai sekarang ni dia rasa malu. Sebab apa?
mereka lah di antara keturunan yang membaling batu kepada Nabi. Sampai sekarang ni, walaupun dia dah beriman, kuat iman dia, tetapi dia masih rasa malu lagi kalau nak mengaku dia tu orang Taif. Sebab apa? Sejarah telah menunjukkan bahawa mereka melakukan penentangan sehingga Nabi dibaling dengan batu. Bila balik Nabi daripada bersembunyi pada kebun kurma, jumpa satu orang buta. Ia nak pergi ke Mekah. Lalu dalam perjalanan dia pergi ke Mekah, tu orang tua tu mengutuk-ngutuk Nabi Muhammad. Dia kata, tuan kita jaga-jaga, dia kata dekat Mekah ada satu orang gila nama Muhammad, dia kata. Dia tak tahu Muhammad, tapi Nabi Muhammad tak beritahu lah. Itu nama dakwah bilhal. Dakwah dengan contoh, teladan. Jadi dikutuk Nabi lah, Nabi ni gila lah, Nabi ni gila apa, kuasa, bawa ajaran sesat apa semua. Dikutuk Nabi. Dia kata, tuan, dia kata, boy, bapak saudara dia kata, siapakah selalu bawa engkau ke kota Mekah? Kata, yang biasa bawa adalah, kalau orang lalu bawa aku, kalau tak ada aku duduk. Kalau gitu biarlah aku bawa engkau setiap kali kau nak pergi, aku akan datang. Dia pergi Mekah tu tiap-tiap hari, Nabi ambil dia dekat tempat tinggal dia. Bawa pergi, bawa pergi balik selama 2 bulan. Orang pandangnya. Lama-lama ada satu orang tu tanya, cakap dengan buta tu, dia kata, tuan tahu tak siapa yang bawa tuan 2 bulan munam bandir daripada Mekah ke tempat tuan? Dia kata, aku tak tahu, itu pemuda yang baik, dia kata. Itulah Muhammad, dia kata. Muhammad yang kau kutuk, yang kau kata gila apa semua, dialah Nabi yang didakwa menjadi Nabi, Rasul. Kalau begitu aku beriman dengan dia lah, dia kata. Sebab sepanjang aku 2 bulan dia bawa aku berjalan, dia tak pernah pun kutuk aku, tak pernah aku kutuk Tuhan berhala ni, tak ada kutuk. Dia cuma menceritakan tentang kebaikan, menjadi orang baik. Tak cerita pun, Nabi tak cerita pun tentang Allah Ta'ala, tak sebut dulu. Cerita jadi orang baik. Kalau begitu sifat Muhammad dia, betul lah dia sebagai Nabi, maka aku beriman dengan dia. Sebab apa? Sebab pada diri Nabi itulah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang kita nak ajar pada anak-anak kita. Di sifat Allah Ta'ala itu ada 50, sifat iman itu ada 50. 41 pada Allah Ta'ala, 9 kepada Nabi. Yang wajib kita beriman dengannya. Dan sifat Allah Ta'ala itu sifat uluhiyah Allah Ta'ala itu, sifat ketuhanan Allah Ta'ala itu dibagi pada 2. Ni bab akidah ni kena dengar betul-betul. Dia agak payah sikit, sukar. Sebab dia benda tak nampak. Benda gaib. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman dengan perkara gaib. Ini Allah Ta'ala sebut. Dia tak sebut dulu beriman dengan Allah. Sebab kepayahan manusia ialah beriman dengan perkara gaib, benda tak nampak. Kita nak ajar orang benda tak nampak. Kita ngajar sejarah pun orang kata, alah tu benda lama, kata. Mana orang tahu? Ini kan pula kita nak ajar perkara-perkara yang berkaitan dengan sifat-sifat gaib. Apa yang gaib? Allah Ta'ala gaib, malaikat gaib, syurga gaib, neraka gaib, pahala, dosa gaib, titian siratul mustaqim gaib, padang mahsyar gaib. Benda semua dah ada, dah siap, cuma nak sampai masanya saja. Jadi kita nak menceritakan kepada masyarakat tentang benda gaib ni, keyakinan kita kepada perkara gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya dengan perkara gaib. Kita dah selesai dengan perkara gaib, percaya pada Allah Ta'ala punya malaikat semua, barulah kata wa yuqimus solah, kamu dirikan sembahyang. Kalau engkau tak percaya pada gaib, jangan haraplah engkau boleh mendirikan sembahyang. Cuba tanya budak-budak tak sembahyang ni, apa masalah engkau tak sembahyang? Engkau dia tak tahu sembahyang. Tak, kalau tak sembahyang daripada tadika kita ajar sampai ke sekolah menengah, tak kata sembahyang. Sekarang ni wajib pula sembahyang, ada amali dia. Bila waktu zuhur sampai, wajib berada sembahyang. Tapi kita tengok lihat juga sembahyang. Sebab apa? Keyakinan dia kepada hari akhirat itu, pada perkara gaib tu
rendah. Keyakinan dia kepada Allah Ta'ala, keyakinan daripada malaikat, keyakinan dia kepada syurga, neraka, pahala, dosa ni kurang. Kalau dia tahu tentang dosa, pahala ni, tentulah dia akan merasakan bahawa nikmat mendirikan solat itu, nikmat dia mengerjakan haji, nikmat dia menuntut aurat, nikmat dia menuntut ilmu, itu sangat mendidik jiwa kita menjadi orang yang soleh dan solehah. Baik. Jadi sifat Allah yang uluhiyah itu, yang maha suci itu dibagikan kepada dua. 20 sifat Allah Ta'ala ni dibagi pada dua. Sifat Allah Ta'ala tu ada dua. Satu uluhiyah, satu rububiyah. Allah yang bersifat dengan ketuhanan, Allah yang bersifat dengan rububiyah, yang pentadbiran. Pentadbiran. Sifat ketuhanan ni bagi dua lagi. Dipanggil pertama, dipanggil istighna. Istighna. Istighna ni maknanya Allah Ta'ala tidak memerlukan dan tidak menghendaki orang lain untuk mewujudkan dia, untuk menolong dia. Tak perlu. Allah tak perlukan manusia, Allah tak perlukan malaikat untuk membantu dia. Tak perlu. Adapun yang Allah Ta'ala menjadikan manusia malaikat itu sebagai tanda wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan manusia dan jin itu melainkan untuk beribadah kepada Allah. Bukan Allah Ta'ala jadikan malaikat tu supaya tolong dia. Tak ada. Kalau Allah Ta'ala tak jadikan malaikat pun, Allah Ta'ala tetap akan membuat kerja sebagai melihat amal ibadah kita. Ada pun malaikat itu sebagai penolong-penolong Allah Ta'ala untuk berinteraksi dengan manusia. Dan manusia dilantik menjadi rasul itu untuk sama-sama memberikan kemudahan kepercayaan manusia kepada Allah Ta'ala. Sebab tu dilantik rasul. Kalau malaikat jadi rasul lain. Allah Ta'ala melantik malaikat dalam perkara-perkara benda yang gaib. Nak tulis dosa pahala. Nak suruh manusia tulis dosa pahala. Dosa dia pun, pahala dia pun dia tak boleh tulis. Kita pernah tulis dosa kita satu hari. Tu saya kira pahala lah. Kalau kita kira pahala, dah longgar kita punya amal. Kita dosa, muhasabah dosa kita. Kita bangun pagi, start, kita kira. Ada kita buat gitu. Kalau kita buka kitab Tamyiul Ghafilin, ada disebut. Abu Laid As-Samarkandi mengatakan bahawa bagaimana kita memulakan kiraan dosa kita daripada waktu pagi. Kita celik mata je, kita dah mula kira dosa kita. Saya pun tak buat. Kan? Nabi yang tak ada dosa pada Allah Ta'ala tu tak ada. Nabi tu maksum. Sifat dia terpelihara daripada dosa. Dan juga penyakit-penyakit yang boleh mencemarkan diri dia sebagai rasul. Nabi yang tak berdosa tu pun beristighfar, minta ampun Allah Ta'ala satu hari 100 kali, bertaubat satu hari 70 kali. Yang tak ada dosa, Nabi tak ada dosa. Istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Nabi minta ampun dosa-dosa dia padahal tak ada dosa. 100 kali satu hari. Lepas tu bertaubat, wa atubu ila, aku bertaubat kepada Allah. Tak ada dosa pun, bertaubat juga. 70. Jadi kenapa kita tidak mahu beristighfar walaupun kita tidak melakukan dosa? Apatah lagi kita melakukan dosa. Kita istighfar waktu semayang ya. Lepas semayang, astaghfirullahaladzim 3 kali. 3 kali 5, 15. Oh, 15 kali. Nabi 100 kali. Tak boleh lawan kita. Sebab tu Nabi kata, kau letak kalimah la ilaha illallah pada seluruh manusia di akhir zaman, dengan kalimah la ilaha illallah pada Abu Bakar saja, masih berat lagi kalimah la ilaha illallah yang dilakukan oleh Abu Bakar. Berat lagi timbangan. Kita ni berjuta-juta manusia yang beriman ni, letak dalam satu dacing, timbang la ilaha illallah kita dengan Abu Bakar yang satu, masih berat lagi Abu Bakar. Tak malu kita. Itu pun kita action, bukan main lagi. Tak? Balik pada haji, bukan main action lagi. Pakai jubah, pakai apa, bawa tasbih lagi kan. Lalu
Assalamualaikum tuan. Haji lah. Saya pernah ditegur begitu. Apa alasan dia? Saya dah pergi haji, dah habis duit beribu-ribu dia. Takkan dia panggil saya tu lagi. Panggil saya haji lah. Dia punya alasan mudah je. Kena panggil dia haji. Saya pernah ditegur dalam satu majlis. Saya jadi pengacara majlis. Saya tak panggil pun orang datang tetamu tu haji. Tegur dia. Lah dia beritahu pengetua. Cakap ustaz tu haji. Dia beritahu orang sebelah, orang tu beritahu. So semua haji. Jadi kita pergi haji tu untuk apa tadi? Kan? Kalau nak title tak ada masalah. Saya ingat kat kampung saya dulu, Kampung Londang. Contoh mungkin pernah dengar, ada satu orang nama Haji 60 sen. Haji 60 sen. Bagaimana mudahnya Allah Ta'ala bawa dia pergi haji. Bila orang tanya dia je, engkau ni besok apa cita-cita engkau? Aku lah dapat pergi haji. Orang gelak. Sebab apa? Dia kerja kampung, tak ada apa pendapatan. Elium lele je. Orang panggil dia wali kanak-kanak. Kalau tonton dia dah meninggal, baru meninggal. Kalau tonton pergi Londang tu, ke sebelah belakang Bukit Tinggi, satu rumah warna kuning. Di rumah dia semua kuning. Dia cat habis semua kuning. Lansir-lansir pun kuning, semua kuning. Sebab dia macam wali. Dilurus-lurus. Dia pergi haji. Satu hari dulu orang pergi haji naik apa? Naik kapal. Kapal bunga raya. Kan? Nasib baiklah Jepun beri pembasan, dapat kapal. Kapal bunga raya bawa pergi haji. Jadi dia ni dengan takdir Allah Ta'ala, lepas dia naik bawa beg ni, sampai naik kapal. Guna kapal tu, bila dia perut dia sakit, dia dicerita perut sakit, pergi buang air. Dalam kapal tu, kapal pun belayar. Dah kapal belayar, dia pun keluar tengok, orang kampung kata, macam mana kau ada ni? Kata, aku hantar barang ni, lepas tu nak turun. Nak turun dah tak boleh, kapal dah jauh. Lama, kapten kapal kata, bawa terus. Bawa. Macam mana kau nak pergi Mekah ni, kau berapa ringgit kata? Buka, ada 60 sen. Tu cerita dia haji 60 sen. Dengan 60 sen je. Balik dia. Haji orang pergi haji 60 sen. Dengan 60 sen dia bawa sampai sana, makan minum semua orang tanggung. Dia pergi haji. Pasal nak pergi haji, dapat. Allah Ta'ala pun mudahkan. Jadi gitu. Kalau kita ada duit nak pergi haji, kalau niat kita dengan title je dapatlah. Tapi bagaimana tentang amalan dia selepas pergi haji? Itu yang dipanggil sebagai haji mabrur. Kita nak haji mabrur. Sifat istighna. Pertama, sifat uluhiyah tu yang pertama ni kata istighna. Istighna maknanya sifat yang Allah Ta'ala tu kaya dengan diri dia. Mana tidak perlu pertolongan lain. Manusia ke malaikat tak perlu. Yang kedua dipanggil iftiqar. Iftiqar di mana manusia atau makhluk berkehendakkan Allah. Kalau tak ada Allah Ta'ala, manusia ni tak boleh. Mesti nak berkehendak pada Allah. Maka itu sifat iftiqar. Iftiqar panggil. Baik, kita ambil contoh. Istighna. Contoh istighna ialah sifat wujud. Wujud, qidam, baqa, muhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsi, sama, basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakaliman. Ini ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 sifat Allah uluhiyah yang dipanggil istighna. Sifat-sifat Allah yang kaya dengan sendirinya. Wujud. Adakah Allah Ta'ala perlukan malaikat atau manusia mewujudkan Allah Ta'ala? Tidak. Wujud. Qidam. Apa makna qidam? Sedia. Adakah Allah Ta'ala perlukan orang lain nak sediakan dia? Dah memang dia sedia ada. Nak fikir macam Allah Ta'ala wujud qidam ni, memang kita tak boleh fikir. Sebab apa? Allah Ta'ala jadikan otak kita ni setakat tu je. Dia tak lebih. Dia ada hijab. Ufakiru ala halkillah wala ufakiru ala zatillah.
Fikirlah apa yang Allah Ta'ala buat, jangan kau fikir tentang zat Allah. Kalau kita nak fikir zat Allah Ta'ala sifat 20 ni, maka kita akan jadi golongan suqastaiyah, golongan yang fikir secara logik. Ni berat. Logik. Saya ambil mudah aja, orang kata kalau itu ustaz macam mana Allah tak, kalau kita ni semua Allah Ta'ala jadikan, Allah tu macam mana kedudukan dia? Maka saya tanya, bermula angka tu daripada berapa? Dia kata bersatu. Salah. Bermula angka daripada kosong. Kosong. Lepas kosong baru satu. Sebelum kosong saya kata, kosong lah tu. Kosong. Tapi dia ada tak? Kosong tu, dia ada. Kalau tak ada kosong ni macam mana? Dia tidak boleh melahirkan angka kemudiannya. Kalau tak ada kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dia perlu kosong. Sampai 20 perlu kosong. Semua angka yang berkembang, puluh, ratus, ribu, ratusan ribu, juta, semua memerlukan kosong. Itulah sifat Allah. Mana Allah Ta'ala ni akan berada di mana-mana. Padahal kosong itu menunjukkan Allah Ta'ala itu ada. Tetapi kita tidak boleh dapat melihat kosong itu. Tapi nilainya sangat besar. Kosong ni sangat besar nilai ni. Jadi sifat Allah tu begitu kalau kita nak dari segi logik. Tapi logik pada sifat Allah tidak boleh kita, apa cara pun tidak boleh menafikan kewujudan Allah Ta'ala. Jangan kita jadi golongan suqastaiyah. Golongan suqastaiyah akhirnya dia menafikan. Ada golongan suqastaiyah akhirnya kata Tuhan tu tak ada. Dia jadi free thinker. Golongan free thinker, mulhid, golongan tak percaya pada Tuhan. Mana ada Tuhan kata? Kita rumah yang kita masuk, Tuan kata rumah orang lah, rumah kosong. Rumah kita sendiri dah seminggu kita tak balik. Macam mana perasaan bila kita balik? Nak buka pintu rumah. Ni seminggu ni, dah seminggu kita tak balik. Pergi round the world. Pergi jalan-jalan, kemudian nak balik rumah. Apa perasaan tuan-tuan bila masuk rumah? Sekurang-kurangnya mesti berkemak-kamit kan? Ada satu perasaan, ada satu perasaan yang terpanggil, seolah-olah ada benda dalam rumah kita itu. Kita tak kata hantu ke, kita tak kata apa. Kita rasa ada sesuatu yang perlu kita rasa hormat. Rumah yang kita dah tinggalkan selama seminggu. Apa tak lagi Highland Tower. Highland Tower kan. Heboh kan cerita Highland Tower. Istighna, sifat Tuhan yang Tuhan tu perkayakan diri dia, tak perlukan kepada makhluk. Tu dia. Yang kedua dipanggil tadi iftiqar. Iftiqar maknanya makhluk mesti berkendakkan kepada Tuhan. Ada 9 tadi. Yang 11 tadi dipanggil istighna. Allah Ta'ala itu wujud dengan sendirinya. Allah Ta'ala itu sedia dengan sendirinya. Allah Ta'ala itu kekal dengan sendirinya. Tidak ada makhluk yang mengekalkan Allah. Tak ada. Nasib baik aku ada, kau tidak, tak kekal Allah Ta'ala itu tak ada. Allah Ta'ala itu muhalafatu ta'ala lil hawadis. Allah itu berlainan daripada makhluknya. Tak perlu ada satu makhluk kata Allah Ta'ala itu sama. Tak perlu. Allah Ta'ala itu tidak sama dengan muhalafatu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala itu tak sama dengan makhluk yang lain. Qiyamu binafsi, Allah Ta'ala itu berdiri sendiri. Maknanya bukan ada makhluk yang mendirikan Allah, yang menyebabkan Allah Ta'ala itu mesti berupaya sendiri. Allah Ta'ala itu bukan OKU. Allah Ta'ala itu dia qiyamu binafsi, dia berdiri dengan sendirinya. Maknanya tak ada pertolongan orang lain. Kemudian Allah Ta'ala itu bersifat dengan sama, mendengar. Mendengar, tak ada orang yang nak dengar. Beri Allah Ta'ala handphone ke, earphone ke, so dengar, tak ada. Allah Ta'ala tu mendengar dengan sendirinya. Sama, basar, melihat, kalam, berkata-kata. Qaunuhu Ta'ala sami'an. Keadaan Allah Ta'ala itu memang banyak mendengar.
basiran, kaunu basiran, keadaan Allah Ta'ala itu yang melihat. Keadaan Allah Ta'ala itu yang mutakaliman, yang boleh berkata kata-kata. Itu sifat-sifat istighnaq dipanggil. Yang manusia ni makhluk semuanya tidak diperlukan untuk menjadikan Allah Ta'ala bersifat begitu. Tapi ada pun sifat dipanggil iftiqar, iaitu manusia memerlukan kepada sifat Allah Ta'ala ini. Selain daripada yang 11 tadi, ada 9. Iaitu wahdaniyat, kudrah, iradah, ilmun, hayyun, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, dan kaunuhu hayyan. Makna manusia sangat memerlukan kepada sifat Allah Ta'ala yang wahdaniyat. Apa dia wahdaniyat? Allah Ta'ala itu esa. Memang manusia memerlukan Allah Ta'ala itu esa. Manusia tak memerlukan kepada Allah Ta'ala yang banyak. Yang banyak ni, yang pening kita ni. Kejap sembah ni, ini nak sembah ni, nak sembah ini. Maka Tuhan kata, aku ni wahdaniyat. Kau tak perlu kepada Tuhan lain. Kau perlu kepada sifat aku yang wahdaniyat, iaitu yang Maha Esa. Tuhan yang bersifat dengan kudrah. Kudrah maknanya apa? Allah itu berkuasa. Maknanya kita memerlukan kepada Allah Ta'ala yang berkuasa. Dengan kuasa Allah Ta'ala lah menyebabkan kita ini hidup. Kita ini dihidupkan daripada kullukum min adamin wa adamin min tirabin, kata Nabi. Semua kita ni daripada tanah, dan Adam itu daripada tanah. Kullukum min adamin, kita semua daripada Adam, dan Adam ini daripada tanah. Kemudian mula disebut adanya persenyawaan. Berlakulah dikatakan permahdian hadas itu. Maka menjadilah kita min alaqatin, daripada alaqah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Jadikan manusia daripada alaq, daripada segumpal darah. Sebelum segumpal darah daripada air mani, nutfah. Persemaian air mani, nutfah, kemudian jadilah darah, kemudian jadilah seketul tulang, kemudian daging. 9 bulan 10 hari. Masuk karung, baru beranak. Sebab tu ketika semua makhluk itu nak dilahirkan ke dunia, Allah Ta'ala tanya dulu, alastu bi rabbikum. Ditanya kepada roh yang ada dalam rahim ibu tadi, alastu bi rabbikum, alastu bi rabbikum, adakah engkau tahu tentang Tuhan kau ni? Kau percaya tak pada Tuhan kau? Maka kata roh tadi, qalu bala, berkatalah mereka roh itu, bala, benarlah, syahidna, kami telah lihat engkau ini Tuhan yang esa. Bila manusia ini, roh dalam kandungan, lembaga dalam kandungan ini mengakui keesaan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala lahirkan. Sebab Allah Ta'ala bersifat dengan sifat adil. Bila lahir, maknanya Allah Ta'ala sudah memberikan sifat keadilan kepada manusia itu. Sifat adil dalam sifat Asma'ul Husna. Adil maknanya Allah Ta'ala tidak menghidupkan manusia yang tidak mau menjadikan Allah Ta'ala itu bukan Tuhan dia. Jadi semua yang lahir itu, baik si Acong, si Ali sampai Belu, siapa ke lahir, sebenarnya dulu dia dah mengaku, alastu bi rabbikum, adakah mengaku aku ni Tuhan kau yang esa? Qalu, maka berkatalah semua roh itu, bala syahidna. Supaya menjadi keadilan, adil kepada manusia, makhluk, bahawa Allah Ta'ala tu telah melahirkan manusia melihat Allah tu esa. Kemudian barulah mak bapak dia tadi yang menyebabkan dia tu jadi apa? Au yunasirani au yumajisani. Kullukum setiap anak yang lahir itu fitrah, suci bersih. Terpulanglah kepada mak bapaknya nak bentuk anak itu, dia jadi apa? Au yunasirani au yumajisani. Sama ada dia jadi Nasrani atau jadi Majusi. Jadi kalau kita, alhamdulillah, kalau mak bapak kita beriman kepada Allah Ta'ala, maka jadilah kita orang yang beriman. Kalau mak bapak dia dilahirkan, kemudian dibesarkan, dia menjadi Hindu, menjadi Kristian, menjadi Buddha, menjadi To Pekong, menjadi To, menjadi ni Shinto. Shinto ni matahari tuan Jepun.
Maka jadilah pahaman itu. Kecuali kalau kita dapat mendaikan mereka ini, dakwahkan mereka kepada Islam. Saya terbaca dalam satu majalah, cuba cari majalah ni, Q&A. Pernah jumpa? Q&A. Ni majalah Islam ni. Jadi dalam keluaran yang hari itu mengenai bagaimana konsep Trinity ni, pegangan orang-orang Kristian tentang konsep ketuhanan. Jadi dia telah berbual dengan beberapa orang Kristian yang mengakui tentang konsep Trinity. Akhirnya orang ni dia bukannya ustaz pun, dia orang biasa. Dia tanya macam ni. Tuhan kata, saya minta maaf lah, dia kata, kalau betul lah Tuhan tu ada 3, Tuhan, lepas tu ada Jesus yang Tuhan mengaku dia sebagai anak Tuhan, lepas tu adanya Maryam atau sebut sebagai Roh Kudus. Kenapa Tuhan sembah Jesus saja, dia kata? Kenapa Tuhan tak sembah Tuhan? God. Tuhan yang utama tu, kenapa tak sembah dia? Kenapa sembah Jesus pula? Sedangkan Jesus tu mengikut pandangan Tuhan, dia dah mati. Kenapa kita mesti sembah orang yang dah mati? Orang tak boleh buat apa-apa pada kita. Dia kata itu pengorbanan Jesus untuk menghapuskan dosa manusia. Kenapa pula dia terpaksa berkorban untuk menghapuskan dosa manusia, sedangkan tuan-tuan melakukan dosa? Kami orang Islam mudah aja, kata. Kami tak nak memberatkan tentang iman kami. Kami percaya pada Tuhan satu je. Jadi tak perlulah kami nak fikir-fikir tentang lain, kata. Kenapa kita nak fikir tentang Jesus? Sebab pada pandangan kami, dia kata, Jesus itu, Isa bin Maryam itu, dia tidak dibunuh, dia telah diangkat ke langit. Kalau begitu Tuhan kena ikut Nabi Isa lah, kata, ikut Kristian. Sebab dia masih lagi hidup, dia kata. Hidupnya Isa itu pada pandangan Islam, bukan pada pandangan Tuhan. Tuhan kata Jesus, Isa itu dah mati. Itu pandangan Kristian, sebab tu kami tak percaya. Sebab itulah Tuhan kena ikut kita, sebab Nabi Isa masih hidup lagi. Dia pun kata, kalau begitu betul lah, kata, masuk Islam dengan dialog yang mudah. Kadang-kadang kita ni takut nak berdialog dengan orang Islam. Takut sebab kita mungkin rasa kita ilmu tak cukup. Tak ada, sebenarnya mereka ni dangkal. Bila kita berdebat dengan perkara yang mudah macam ni, akhirnya dia tak boleh. Dalam rancangan Tibik Hijrah 3 hari lepas, saya suka tengok rancangan tu. Bagaimana seorang orang bukan Islam convert pada Islam. Tentang ayat yang saya baca tadi, Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Dia kata kitab ini disebut tak ada keraguan, kata. Jadi saya kaji Quran ni. Saya nak cari di mana adanya kesilapan dan kesalahan dalam kitab Al-Quran ini. Sebab saya dicabar. Bila saya baca Quran tu, kitab tu, saya dicabar. Dicabar oleh Tuhan kamu, dia kata. Pada masa itulah dia kata, oleh Allah Ta'ala, dia kata, oleh Allah ni dicabar, mencabar kita, seolah-olah cari mana ada keraguan dalam kitab Quran ni. Saya cari, saya baca-baca, makin saya baca, saya rasa saya yang banyak melakukan kesilapan itu. Saya tak cari Quran itu silap, tak ada kesilapan, tak ada keraguan. Yang akhirnya saya terbaca satu ayat lagi, dia kata, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin. Kalau kamu ni tak ragu-ragu lagi dengan ayat aku, kau bawa satu surah. Tuhan cabar lagi, dia kata. Dia cabar lagi saya. Saya terpanggil. Saya ajak kawan-kawan saya nak cabar Quran. Tak boleh, dia kata. Buat satu ayat, satu surah, setanding Quran pun tak boleh. Fikir ramai-ramai macam mana standing, tak boleh. Apatah lagi hukum-hukum dalam Quran tu, lagi kami tak boleh nak lawan. Semua apa dalam Quran tu tak boleh nak, tak ada keraguan. Sifat Allah Ta'ala yang esa, kenabian Nabi Muhammad, cerita-cerita yang sebelum. Bagaimana dalam satu kitab dia kata, dia boleh cerita tentang benda yang berlaku beribu-ribu tahun.
yang tidak ada dalam pengetahuan manusia. Kisah Ashabul Kahfi, kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ayub, itu beribu-ribu tahun dulu. Kisah-kisah Fir'aun, Qarun, dan tidak berlawan pun dengan apa yang diceritakan dalam kitab Taurat, Injil dan Zabur, dia kata. Sedangkan Muhammad tu lahir bila? Saya tak ada ragu, semakin saya baca tak ada ragu. Lepas tu tentang ambil air semayang, sebut dalam Quran, nak semayang kena ambil air semayang, beruduk. Sedangkan dalam agama lain tak ada pun nyatakan nak semayang perlu kepada pengesahan. Tapi hebatnya Islam yang Allah Ta'ala ni, nak semayang mesti sah, mesti ada benda mengesahkan kau semayang. Seolah-olah kita kata mesti ada identiti, ada IC. Engkau ni warga mana? Kau mana ada IC. Engkau orang Muslim, kau ada tanda kau, ambil semayang. Jadi menyebabkan saya rasa Quran yang dibawa itu oleh Muhammad suatu wahyu yang boleh tak nafikan itu. Daripada sekecil-kecil perkara sampai ke sebesar-besar. Sehingga saya terperanjat dalam Quran ada cerita tentang Asy-syamsu tajri li mustaqarri laha zalika takdirul azizil alim. Tentang sains. Cerita tentang manusia dilahirkan, dijadikan dalam Quran. Yang kita tak perlu susah payah, berat-berat otak kita nak fikir. Bagaimana matahari itu mengelilingi, beredar pada orbitnya, lalu bumi itu mengedar pada matahari dan bulan itu beredar pada bumi. Disebut dalam Quran. Dan benda tu dulu orang tak percaya begitu. Akhir bila orang kaji betul. Padahal Nabi Muhammad dah sebut pun dalam Quran yang Allah Ta'ala masukkan. Lepas tu kisah dua Al-Bahrain, dua air yang bercantum, yang rasanya lain-lain. Air laut bertemu dengan air sungai. Sampai dalam laut itu, air laut tetap air laut, air sungai tetap air sungai. Dicari, akhirnya jumpa. Bukannya yang kita pandang Nabi Khidir itu di Laut Merah. Tidak, rupanya ada di Meksiko. Apabila seorang juruselam, dia telah menyelam di laut Teluk Meksiko itu, dia terkejun, dia tengok air itu turun, air sungai itu. Lalu dia pun terkejun, dia ikut air sungai itu, sehingga arus sungai itu, ikan-ikan air sungai ini yang hidup dalam air itu. Ikan air masin sebelah, tapi dalam satu air. Dan yang hidup dalam tumbuh-tumbuhan itu ialah plankton-plankton, lumut-lumut daripada air sungai. Ada pun plankton yang air laut tu duduk sebelah sana. Ikan air sungai hidup dalam kawasan dia, ikan air laut ikut dalam kawasan dia. Nampak? Dia lalu macam tu. Dia duduk menyelam. Dan akhirnya penyelam itu masuk Islam. Punya hebatnya itu. Rupanya dia kata apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran itu sebenarnya tidak ada keraguan. Semakin kita mencari, akhirnya kita akan dapat apa yang Allah Ta'ala perintahkan semuanya berlaku dalam Al-Quran itu. Jadi itu perkara-perkara yang berkaitan dengan sifat Allah Ta'ala yang istighna dan sifat Allah yang iftiqar. Yang Allah Ta'ala tu boleh berdiri dengan sendirinya, dengan makhluk memerlukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya ingat setakat tu lah malam ni. Saya sebenarnya bawahi telefon saya tu, saya pun tak bersihat. Yang dulu pun tak pada datang pun tak sihat. Akhir-akhir ni kesihatan saya banyak terganggu. Banyak kuliah-kuliah saya pun saya minta tangguhkan. Mungkin sebab obat yang saya makan ni dah satu obat tu mungkin dah imun, dah tak serasi lagi. Yang kedua ada ubat baru saya ambil ni, hospital bagi ubat baru. Mungkin ubat baru ni kesan dia begitu, badan tu tak berapa ni. Tapi apa pun saya mengharapkanlah, saya pun berdoa Allah Ta'ala, pada Allah Ta'ala minta tuan-tuan pun doalah kesihatan saya ni supaya lebih sihat. InsyaAllah kita boleh jumpa dan kuliah-kuliah yang akan datang. Mana yang benar itu daripada Allah Ta'ala, mana salah silap itu daripada diri saya sendiri. Aku laqali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa risairil muslimina wal muslimat. Innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa zayyina bil akhlaqiyatil hilmi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.